adalah yang pertama ditemukan di Malaysia yang menjual emas dan membeli semula bagi tujuan pelaburan. So malam ni saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan bagaimana saya buat pelaburan emas bersama Public Gold. Dan sebelum itu saya kenalkan dulu diri saya. Dan ini tajuk malam kita, tajuk seminar kita malam ni, pelaburan emas dan perak. Dan saya pengalaman dalam analisis pasaran, dalam analisis teknikal, dan permulaan saya dalam pelaburan emas kerana saya melihat potensi kenaikan harganya pada tahun 2010 yang lalu. Dan daripada situlah baru saya start beli emas. Dan sebelum tu belum jumpa Public Gold lagi. Saya terjumpa emas dekat kedai emas. Jadi beli emas dekat kedai emas, dah beli baru tahu untung ataupun tidak. Jadi malam ni saya akan kongsi kepada tuan-tuan dan puan apa perbezaannya membeli emas daripada kedai emas, apa perbezaannya membeli emas bagi tujuan pelaburan, dan apa perbezaannya beli emas rantai ataupun dalam buku akaun simpanan emas yang sekarang ni banyak ditawarkan oleh bank-bank dalam akaun simpanan emas. So, kalau tuan-tuan dan puan nak dapatkan lebih ilmu mengenai pelaburan emas, saya akan kongsikan dalam laman web saya www.pelaburanmas.com.my. Boleh dapatkan update terkini termasuk analisis masa pasaran harga emas. Semalam pun saya baru ada kongsikan analisis fundamental, dan hari ini dalam akhbar Harian Metro, Pokong punya siapa tadi yang pakai spek tadi tu kan, dia ada kongsi potensi kenaikan harga emas mencecah berapa dia kata 5,000 satu per ounce, 5,000 ringgit per ounce, macam yang dia cakap dalam video tadi. So memang potensinya sangat memberangsangkan. So malam ni saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan yang pertama sekali mengenai prestasi harga emas dan potensinya pada masa hadapan. Kita nak tengok macam mana sepanjang 10 tahun ini kenaikan harganya, adakah dia menguntungkan, dan bagaimana pada masa hadapan mengenai kenaikannya. Dan juga beberapa pilihan pelaburan emas yang ada di Malaysia, dan kenapa saya memilih emas fizikal sebagai pilihan pelaburan berbanding akaun emas dan yang lainnya. Dan ada beberapa tips kalau nak memilih emas fizikal. Ada sebahagian emas fizikal yang cepat menguntungkan dan ada yang lambat, dan ada yang keuntungannya banyak dan ada yang keuntungannya kurang banyak. So kita akan tengok malam ni apakah faktor-faktornya. Dan Public Gold ada menawarkan kepada sesiapa yang berminat untuk jadi dealer, dan ada kelebihan sebagai dealer yang akan memberikan keuntungan tambahan kepada pelaburan kita. Dan juga seterusnya saya akan kongsi panduan untuk membuat belian emas, dan yang paling penting sekali, langkah penting selepas beli emas, apa kena buat. Memandangkan malam ni emas ni tak ada, dah jawapannya dah kunci, tapi tak apa, saya ada gambar emas Public Gold dalam. So tuan-tuan, kita tengok dulu apakah prestasi pergerakan harga emas. Tapi sebelum tu saya minta tuan-tuan dan puan beri perhatian kerana ini sangat penting. Dan kalau tuan-tuan dan puan dapat sepenuhnya apa yang saya sampaikan malam ni, anda boleh start pelaburan emas immediately. Baik. So kita tengok dulu macam mana prestasi pergerakan harga emas pada masa lalu. Dan ini adalah graf. Ini adalah graf pergerakan harga emas daripada tahun 1996 sehingga tahun 2012 bulan September. Ini harga yang paling terkini lah, bulan September. Dan kalau kita perhatikan di sini, daripada tahun 1990 sehingga tahun 2000, harga emas berada pada unjuran kedudukan bermula pada tahun 2000 sehingga tahun 2012. Harga emas terus berada dalam unjuran menaik. Dan bermula daripada tahun 2000 inilah sehingga sekarang, dan harga paling tertinggi bulan September tahun 2011, harga emas berada kenaikannya melebihi 500% yang dikatakan tadi, atau secara puratanya kalau kita bahagikan dia boleh jadi 1 tahun mencecah 50%. Dan inilah yang menyebabkan ramai orang memilih emas sebagai satu aset pelaburan berbanding aset pelaburan yang lainnya. Dan ini secara teknikalnya, secara analisis teknikalnya saya melihat
unjuran kedudukan harga emas berada pada unjuran menaik. Dan kalau kita lihat di sini, potensi dia pada masa hadapan, ada satu garisan merah, kalau perhatikan di sini. Ini adalah garisan yang menunjukkan kalau harga emas, nanti harga emas yang warna biru ni mewakili harga dia naik, dan warna merah ni harga turun. Jadi selagi harga emas masih berada di atas garisan ni, naik merah ni, pada ketika itu kedudukannya masih berada dalam unjuran naik. Dan kalau perasan tadi, daripada tahun 1990 harga emas berada bawah garisan merah. So pada ketika itu unjurannya berada pada unjuran menurun. Jadi kalau tak beli emas, masa unjuran harga dia naik ke turun? Turun 10 tahun lah mungkin. Unjuran jangka masa panjang ni menaik. Unjuran jangka masa panjang menaik. Kalau turun, bermakna itu adalah penurunan seketika. Jangan dalam unjuran jangka masa panjang ni menurun. Kalau unjuran jangka masa panjang menurun, beli lingkup kita nanti. Yang unjuran jangka masa panjang ni menaik. Macam ni lah. Ini unjuran jangka masa panjang dia menaik, tapi dalam tempoh seketika dia ada turun. Dia turun sekejap. So kalau sekiranya unjuran jangka masa panjang dia naik dan dalam jangka masa seketika dia turun, bermakna selepas penurunan tu dia akan naik lebih tinggi berbanding harga yang sebelumnya. Tapi jangan kalau unjuran jangka masa panjang yang menurun. Sebab kalau dia turun, kalau dia naik, dia akan turun lagi. Lagi rendah lagi dia turun berbanding harga yang sebelum itu. Okey, so sekarang ni kita tengok unjuran jangka masa panjang. Unjuran jangka masa panjang menaik. Jadi pada ketika unjuran jangka masa panjang yang menaik, ketika itu adalah waktu yang terbaik untuk kita menggunakan pelaburan emas. Okey, kita tengok yang closely. Yang ni. Okey. Macam ni dia turun. Tapi sebabkan unjuran jangka masa panjangnya menaik, maka selepas itu pun dia akan naik lagi tinggi berbanding harga yang sebelumnya. Sama macam ni. Dan kita lihat pada peristiwa yang berlaku, kenapa harga emas boleh berlaku kenaikan sebanyak ini. Penurunan ni, kita nampak emas turun, ini berlaku pada tahun 2008 dan 2009. Dan pada ketika itu berlaku satu krisis yang dinamakan krisis subprima tahun 2008 dan tahun 2009. Dan pada ketika itu, selepas berlaku krisis subprima, untuk menangani krisis ni, Federal Reserve atau Komisi Persekutuan di Amerika telah melancarkan satu tindakan, iaitu dipanggil pencetakan wang untuk kali yang kedua, ataupun quantitative easing, QE2, pada tahun 2010. Sekaligus melonjakkan harga emas dalam tahun itu hampir 200%. Pada tahun 2010. Dan ketika inilah saya start dalam pelaburan emas, kerana dua sebab. Yang pertama, dari segi teknikalnya, saya melihat harga berada dalam unjuran kedudukan menaik. Yang kedua, data fundamental ataupun tindakan mencetak wang secara berlebihan akan menyokong kepada kenaikan kadar inflasi. Sekaligus menyusukan kuasa belilah. Bermakna ramai orang akan mula membuat simpanan dalam bentuk emas berbanding simpanan dalam bentuk tunai. Kerana simpanan dalam bentuk tunai akan menyebabkan kuasa belinya berkurang. So demand ke atas emas naik mendadak dan harganya melonjak hampir 200%. Dan pada tahun ini kenapa harga emas turun juga? Ini adalah disebabkan oleh krisis keuangan di Eropah, zone euro krisis. Penurunan ini berlaku daripada tahun 2011 sampai sekarang, sampai last kali Mei 2012. Dan lepas tu kita nampak harga mulai naik sekitar 10% dalam masa 3 minggu ni. Harga emas telah naik 10%. Kenapa berlaku macam tu? Kerana baru-baru ni, sejak 2 minggu lalu, Federal Reserve atau Reserve Persekutuan Amerika telah melancarkan program pencetakan wang kali yang ketiga. Tadi kali yang kedua tahun 2010, dan sekarang kali yang ketiga, quantitative easing 3
Dan itu yang bakal melonjakkan harga emas untuk tempoh 3 tahun yang akan datang sehingga tahun 2015, kerana program itu dijalankan berterusan sehingga tahun 2015. Dan situasi yang samalah tahun 2010 sampai tahun 2011, sampai tahun 2012, dan tahun 2012 dijaga sampai tahun 2015. Dan jangkaannya harga emas akan mencecah sehingga $5,000 per ounce sekiranya kenaikannya sama seperti mana kenaikan pada tahun 2010, iaitu kenaikan hampir 200%. Dan sekurang-kurangnya mencecah $2,300 per ounce pada pertengahan tahun depan. Itu anggarannya. Dan data-data yang diperolehi kepada kenaikan ini. Justru kalau tuan-tuan membuat ingin menggunakan pelaburan emas, sekarang ni adalah waktu yang terbaik dan trendnya berada pada mulai menaik. Jangan beli kalau unjuran nanti itu masa panjangnya menurun. Unjuran jangka masa panjang menaik, tapi dalam jangka masa singkat menurun, bagus beli. Kerana dia akan turun sekejap, lepas dia akan naik. Tapi kalau unjuran jangka masa panjang menurun, okay, nak tunggu dia naik balik 10 tahun tu. Kalau dari tahun 1990 sampai tahun 2000, okay, so, boleh demam ni buatnya. Okay, baik. Jadi bila yang sesuai nak beli emas, okay, ini adalah trend. Inilah pattern ataupun analisis teknikal pergerakan harga emas ini. Corak pergerakannya pada tahun 2008, dan ini corak pergerakannya tahun 2012. Jadi corak pergerakannya sama. Dan harga emas sekarang ni dah sampai sini dah tu. Dia dah lepas dah. Dah start naik. So, kalau kita compare dengan yang sebelumnya, dia dah start naik dari sini. Tapi dia ada banyak lagi nak naik. Dia ada banyak lagi nak naik sehingga tahun 2015. Baik. So, bila ini adalah berita ekonomi daripada Abang Perubatan yang menyangka harga emas mencecah RM500 1 gram menjelang 2020, tapi rasanya tak sampai 2020. Saya rasa mungkin 2013 saja. Boleh? 2013 dah boleh secah RM503 1 gram. 2020 ni lama sangat. Saya ingat boleh RM10,000 pun kalau tahun 2020. Dan ini berita pasal tempatan juga. Harga emas melambung, dijaga naik sehingga $4,840 per ounce. Hari ini surat khabar melaporkan lebih RM5,000 untuk setiap 1 ounce. Lebih tinggi berbanding yang didapat sebelumnya. Dan waktu yang terbaik untuk beli emas sekarang. Sebab unjuran data fundamental naik, unjuran data teknikalnya naik, so tak ada sebab yang akan menghalang untuk harga emas terus naik dan naik. Jadi kalau nak mula, bila waktu itu baik beli emas sekarang. Okay. So tuan-tuan dan puan, ini aman pada 26 Mei. Dan ketika ni saya ada keluarkan artikel ditaja oleh Public Gold, masa terbaik pelabur, dan ramai juga yang beli pada detika ini. 2 minggu lepas, mereka ni semua dah untung yang beli pada detika. Dan keuntungan, tak silap saya, mereka dapat sekitar 5 hingga 6% dalam masa 2-3 bulan. Sebab kenaikan harga emas naik 10%. Jadi ramailah yang gembira, yang beli daripada start bulan 6, beli bulan 7. Bahkan ada yang beli baru 2 minggu sebelum raya beli. Lepas tu, selepas raya dah jual. Dan dah untung 3 hingga 4%. Mereka sangat gembira. Jadi bila dah jual, mereka tambah lagi belian. Sebelum ni beli RM100,000, dia tambah lagi RM9,000 lagi. Sebab dia gembira. Kalau saya tak suruh jual, kerana keuntungan kali pertama bagi seorang pelabur itu sangat memberi kesan pada emosi. Kalau keuntungan kali pertama itu gagal diraih ataupun terlalu panjang, terlalu lama, mustahil mereka nak beli lagi. Apatah lagi nak cerita kat kawan-kawan. Nak cerita, aku pun tak rasa lagi sebenarnya. Nak cerita pun segan. So saya memang suruh jual, dan supaya mereka dapat rasakan sendiri macam mana keuntungan. Nanti saya tunjukkan. Kita menunjuk belian, harga belian, harga mereka beli dan harga mereka jual. Kita tengok seterusnya. Okey, beberapa pilihan pelaburan emas di Malaysia. Saya ada satu perbandingan yang sangat baik untuk tuan-tuan dan puan. Saya ada buat satu pelaburan bersama bank. Okey, ini. So ada 2 pilihan pelaburan emas di Malaysia. Yang pertama dalam bentuk akaun emas.
Yang kedua, kalau untuk emas fizikal, nah kita tengok yang mana satu yang lebih menguntungkan. Saya buat pelaburan buku akaun emas ni pada tahun 2011. Saya beli pada tahun 14/11/2011 pada harga 1 gram RM181.48 sen. Malang ni sampai sekarang ni, kalau saya nak jual balik, harganya tak pernah melebihi RM181 lagi kalau dia beli balik. Paling tinggi sekitar 160 lebih. Dan ini sangat mengecewakan kerana dah hampir 1 tahun, bulan 11 tahun lepas sampai sekarang. Dan saya buat perbandingan dengan emas fizikal yang saya beli di Public Gold. Daripada awal tahun sehingga sekarang ni, keuntungan saya dah melebihi 20%. Jadi saya dah ada satu benchmark yang akan menguatkan pilihan saya, yang mana saya harus pilih. Dan kenapa berlaku seperti itu? Kenapa boleh berlaku seperti itu? Ada dua sebabnya. Dan ini boleh jadi panduan bagi tuan-tuan membuat. Sebab yang pertama, kenapa saya pilih emas fizikal? Yang pertama, bila saya beli emas fizikal, katakan hari ini saya beli emas, besok berlaku kecemasan dan saya perlukan tunai segera. Kalau saya jualkan besok, mesti rugi lah. Confirm rugi. Sebab harga belum sempat naik. Jadi pilihannya, disebabkan saya ada emas fizikal, emas fizikal yang saya ada tu saya boleh gadaikan dulu sekejap, menggunakan sistem gadaian. Sebab emas fizikal ni boleh digadai. Jadi saya gadaikan seketika, dan saya daripada gadaian itu saya akan dapat tunai banyak 65% cash daripada nilai semasa emas tu lah, daripada harga semasa. Jadi saya boleh gunakan dulu tunai yang saya dapat tadi untuk keperluan saya, dengan syarat saya ada komit, perlu ada tanggungjawab untuk bayar semula, dan itu boleh dibuat bayaran balik selama 6 bulan secara beratur. Dan dalam tempoh 6 bulan saya bayar balik tu, ada kemungkinan untuk harga emas terus naik. Dan bila saya tebus nanti, saya boleh jual pada harga yang dah naik. Jadi saya boleh mengelakkan kerugian. Berbanding dengan kalau saya simpanan dalam ni, saya tak ada pilihan lain supaya saya tak keluarkan juga dan rugi. Bermakna di situ saya dapat membendung risiko kerugian dengan membeli emas fizikal. Itu satu. Yang kedua, apabila lepas saya beli, harganya turun. Kalau lepas beli harganya naik, orang tak rungsing. Kalau beli lepas harganya turun, kalau apa beli harga turun, dia jangan terkejut lah, lepas beli turun lagi. Sebab dia beli masa penjualan harga dulu. Okey, bila saya ada emas fizikal, selepas saya beli, katakanlah harga emas turun, dia syaratkan kalau nak untung cepat dan banyak dalam pelaburan emas fizikal, kalau sekiranya lepas kita beli dan berlaku penurunan harga, kita kena buat belian kedua pada harga yang lebih rendah. Tujuannya supaya apabila berlaku kenaikan selepas itu, sekurang-kurangnya belian kedua tadi dah untung, walaupun yang belian pertama tadi belum untung. Jadi kita tak rugi masa. So kita masih ada sentiasa opportunities keuntungan. Dan untuk buat belian kedua tadi, kalau sekiranya kita tak ada tunai yang lain, kita boleh gunakan emas yang mula-mula tadi. Gadai dulu sekejap, dapat cash, belilah emas untuk kali kedua pada ketika harga rendah. Dan bila harga naik semula nanti, boleh jual emas kita beli kali kedua tadi dan tebuslah balik emas yang mula kita gadai tadi. Dan tengok pula harga terus naik atau turun lagi. Kalau terus naik, boleh jual pula emas yang mula-mula. Itu formula. Tetapi apabila simpanannya tadi dalam bentuk buku akaun ini, bila berlaku penurunan harga emas, saya perlu ada tunai untuk buat pembelian yang baru, kerana buku ni tak boleh digadai. Nak pergi pajak gadai, banyaklah saya cari pajak gadai, tak ada yang terima ni untuk digadaikan. Jadi kalau saya tak ada tunai tambahan yang lain, saya tak ada pilihan lain, saya pasti tunggu dia naik. So daripada bulan 11 saya beli, sampai sekarang ni harganya turun. Lepas tu tak naik-naik, belum naik sampai ke paras yang sama bagaimana harga saya beli sebelumnya. Jadi terpaksa tunggulah. Dia turun dulu, naik balik sikit, turun lagi, naik balik sikit, turun lagi, naik balik sikit, dan seterusnya. Jadi menyebabkan yang ini
saya masih belum untung langsung, dan yang fizikal saya dah untung sekitar hampir 20%. Okey, so itu perbezaannya. Yang satu, dia boleh mengurangkan risiko kerugian. Yang kedua, dia boleh meningkatkan keuntungan daripada pelaburan saya. Okey, so kita tengok pula apa kelemahannya. Sebab ada risiko kerugian, bermakna dia akan ada kelemahan dalam pelaburan emas. Dan kelemahan-kelemahan ini yang akan sentiasa menyebabkan ramai pelaburan kerugian. Kita tengok apakah kelemahan pelaburan emas. Okey, so yang pertama, harganya tak seragam. Pergilah mana-mana kedai, tanya harga setiap satu kedai mesti lain-lain. Kedai A jual harga segram 200, kedai B jual harga segram 180. Dan ini menyukarkan untuk pelaburan kita. Maknanya kalau kita beli, kebetulan aku beli harga mahal, asal kau beli harga murah. Mana bila nak jual nanti pun harganya pasti tidak akan seragam. Dan yang kedua, harganya juga tidak selaras dengan harga emas antarabangsa. Kalau harga emas antarabangsa turun, harga dijual belum turun. Maknanya kalau kita beli pada ketika itu, sebab kita tahu, harga emas turun lah. Padahal kita beli masa harga dia belum turun. Kedai emas belum turunkan harga. Dan bila harga emas dah start naik, dia pula turun. Barulah kita nak jual, boleh jual gitu. Jadi kena tunggu dan terpaksa kita dimanipulasi dari segi harga. Dan yang ketiga, bila dijual semula dia ada sesuatu nilai. Yang ini yang orang paling confused. Macam mana boleh untung? Sebab bila dijual dia ada sesuatu nilai. Okey, so kita akan bincangkan mengenai ini dan cara-cara mengatasi kelemahannya. So bila ada kelemahan, kita identify dan cari cara mengatasinya. Daripada situ kita akan dapat keuntungan. So kalau dah tahu harganya tak selaras, tak sama dengan harga emas antarabangsa, so cari pembeli atau penjual yang menjual harganya mengikut harga emas antarabangsa. So kita tahu, bila tengok harga emas antarabangsa turun, confirm harga dia pun turun. Kalau harga emas antarabangsa naik, confirm harga emas dia pun naik. So kita tak akan dimanipulasi. Jadi kita tahu bagaimana pergerakan naik dan turun harga emas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tahu kalau dijual ada potongan harga. Justru pastikan masa beli tu, kita tanya siap-siap daripada penjual, kalau saya jual balik, berapa awak potong? Kalau dia potong 25%, cari kedai lain dulu. Okey, kerana itu akan menyebabkan pelaburan emas kita sekurang-kurangnya 3 tahun, 4 tahun boleh betul. Sama kedai emas lah. Kalau tanya kedai emas, ini bila boleh jual balik, confirm dia cakap 5 tahun. 5 tahun boleh jual balik. Orang lain 5 minggu dah boleh jual balik. Okey. Dan setiap satu produk emas, dia ada potongan harga ataupun spread yang berbeza-beza. Dan biasanya produk emas yang paling kecil adalah paling tinggi potongan harganya. Kalau ada jumpa emas yang dijual 1 gram, itu potongan harganya paling tinggi. Kalau ada setengah gram, paling mungkin ada setengah gram kot. Kalau dah harganya secari RM200, kalau ada setengah gram, itu paling tinggi. Dan yang paling besar, variasi paling besar, itu potongan harganya paling rendah. Justru pastikan kita pilih dengan yang paling rendah. Sebab spread yang paling rendah akan menyebabkan keuntungan kita lebih cepat dan banyak. Nanti kita tengok macam mana spread ni boleh mempengaruhi keuntungan pelaburan kita. Okey. So, itu cara mengatasinya. Dan kat mana pula nak cari penjual emas yang penjual emas yang ada ciri-ciri seperti itu? So, saya nak khidmatkan masa tuan-tuan dan puan, tak perlu cari, sebab tuan-tuan dan puan dah ada pun di sini. Okey. So, itu tak payah cari dah. Saya dah perlu carikan dah. Tuan-tuan pun dah ada kat sini. So, kita tengok artikel sikit.